Baik, kembali dalam cerita, kalau di segmen pertama tadi kita bersama dengan Syuhada Abdul Kadir, Wakil SOD di Melaka, yang mana berkongsikan siap siaga ataupun persediaan menjelang esok, iaitu hari pengundian awal bagi PRN Melaka. Baik, untuk segmen kedua ini dalam cerita di sebelah berita, kalau dilihatkan untuk hari ini juga tumpuannya melihat kepada hari pertama bagi program ataupun projek Gelembung Pelancongan Antarabangsa bagi projek Rintis Pulau Langkawi. Gelembung Pelancongan Antarabangsa ini ataupun projek Rintis Pulau Langkawi ini dilaksanakan selepas kejayaan program sama yang membabitkan pelancong tempatan bermula 16 September lalu. Kalau boleh, saya nak terus bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi, mungkin boleh dikongsikan untuk perjalanan hari pertama setakat waktu ini melihat kepada Gelembung Pelancongan Antarabangsa bagi pilot projek bagi Langkawi. Okey, terima kasih Fauzi di studio dan seperti maklumkan Fauzi, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan projek Gelembung Pelancongan Antarabangsa yang menjadikan Pulau Langkawi di Kedah ini sebagai destinasi rintis dalam menjayakan projek berkenaan selepas kejayaan Gelembung Pelancongan domestik yang dilaksanakan bermula 16 September lalu. Dan sudah pastinya bila bercakap mengenai dengan perbezaan pelaksanaan Gelembung Pelancongan domestik dan juga Gelembung Pelancongan Antarabangsa yang berlangsung, agak amat ketara perbezaannya kerana persiapan yang berlaku ataupun berlangsung pada 16 September lalu seakan-akan amat berbeza dengan persiapan yang dilakukan bagi menyambut hari pelaksanaan Gelembung Pelancongan Antarabangsa ini, apabila setakat semalam baru kami menerima perincian mengenai apa yang boleh dilakukan hari ini, apa yang boleh dilakukan esok, apa yang ada hari ini, apa yang ada esok berbanding Gelembung Pelancongan domestik yang dilaksanakan pada 16 September lalu, di mana kami diberikan details ataupun perincian mengenai pelaksanaan program berkenaan seminggu ataupun 2 minggu sebelum pelaksanaan itu. Itu antara perbezaan yang agak ketara, memandangkan jika disebut berkenaan dengan persiapan juga, dan pastinya seperti yang diterangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LADA, beliau memaklumkan bahawa setakat minggu pertama dan minggu kedua pelaksanaan Gelembung Pelancongan Antarabangsa ini masih lagi tiada penerbangan terus dari mana-mana negara ke Langkawi, dan juga mereka hanya akan datang melalui penerbangan transit dari Kuala Lumpur ataupun KLIA 1 ke Pulau Langkawi ini. Itu antara perbezaan yang agak ketara seperti yang saya katakan tadi, dan sudah pastinya LADA juga telah meletakkan sasaran berkaitan dengan ketibaan pelancong antarabangsa ini. Seperti sebelum ini, sasarannya adalah 200,000 pada bulan Disember bagi pelancong tempatan, manakala bagi pelancong antarabangsa pula, purata sehari yang dijangkakan ketibaan pelancong antarabangsa itu adalah 150 orang sehari, dan bulan Disember nanti dijangkakan sehingga 5,000 individu ataupun 5,000 pelancong antarabangsa masuk ke Pulau Langkawi ini sendiri. Itu berkaitan dengan sasaran dan juga penerbangan terus ke Pulau Langkawi ini. Dan sudah pastinya kita bercakap sedikit mengenai dengan SOP bagi penerbangan itu sendiri. Sebenarnya ada 2 mod penerbangan untuk ke Pulau Langkawi bagi projek Gelembung Pelancongan Antarabangsa ini. Yang pertama adalah penerbangan terus dari mana-mana negara ke Pulau Langkawi, dan yang kedua adalah penerbangan dari negara yang terlibat terus ke KLIA, transit di situ, kemudian datang ke lapangan terbang antarabangsa Langkawi ini sendiri. Perbezaannya adalah individu yang datang terus dari negara masing-masing perlu menjalani saringan di Langkawi, manakala individu yang transit di Kuala Lumpur perlu menjalani saringan di Kuala Lumpur. Dan persamaannya adalah kedua-dua mod ini, apabila pengunjung itu hendak pulang ke negara masing-masing, perlu lagi menjalani sekali lagi saringan sebelum pulang ke negara masing-masing. Itu berkenaan antara sedikit SOP. Dan juga sudah pastinya berkenaan dengan pematuhan SOP ini, sebenarnya pagi tadi juga saya sempat bertemu dengan pengerusi Langkawi International Travel Bubble Task Force, iaitu Ketua Pegawai Daerah Langkawi ini sendiri. Beliau maklumkan bahawa Langkawi International Travel Bubble Task Force telah diaktifkan hari ini, dan fungsinya adalah sama dengan fungsi bagi Langkawi Travel Bubble Task Force yang ditubuhkan pada 16 September lalu. Dan sudah pastinya antara penekanan lain yang dimaklumkan adalah beliau menyatakan bahawa ejen-ejen pelancongan, yang mana salah satu SOP-nya adalah diwajibkan mana-mana pelancong yang ingin berkunjung ke Langkawi bagi projek rintis ini perlu mempunyai ejen pelancongan, di mana ejen pelancongan itu maksimum hanya boleh mengendalikan 20 orang pelancong sahaja. Itu antara SOP baru, namun beliau maklumkan bahawa ejen-ejen pelancongan ini akan memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan projek Langkawi sebagai destinasi rintis bagi Gelembung Pelancongan Antarabangsa. Dan kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Pegawai Daerah Langkawi.
InsyaAllah Datuk Kuasa Travel Task Force Antarabangsa ni akan memberi penerangan lah di airport. Tapi peranan ini akan dibantu oleh travel agent. Seperti mana yang dinyatakan oleh Tuan Dr. Mansor masa meeting minggu lepas, peranan travel agent sangat penting sebab travel agent inilah yang akan membawa, akan mengiring pelancong-pelancong ni bila sambut di sebaik saja tiba di airport. Bila setiba di airport, travel agent inilah akan mempunyai peranan penting untuk menerangkan sejauh mana SOP perlu dipatuhi, mesti dipatuhi. Tanpa kerjasama travel agent, pemandu pelancong dan sebagainya, saya rasa sukarlah untuk kita pastikan SOP PKP ini dipatuhi oleh pelancong antarabangsa. Okay, selain pada melihat kepada apa yang disebutkan oleh Hadi tadi, mungkin sedikit perbezaan lah dari segi tata kerja warga media itu. Kalau 16 September yang lalu itu mungkin diberitahu ataupun dimaklumkan lebih awal berkaitan dengan projek rintis pelancongan domestik pada ketika itu, dan untuk hari ini yang seperti yang dikongsikan oleh Hadi mungkin sedikit lewatlah dimaklumkan mengenai liputan yang boleh dibuat oleh warga media ataupun golongan wartawan yang ingin membuat liputan di Langkawi, secara khususnya melihat kepada projek gelembung pelancongan antarabangsa di Langkawi ini. Tadi disebutkan oleh Hadi berkaitan dengan LITBTF diaktifkan. Kalau boleh saya nak tunjukkan, ini adalah artikel yang dituliskan oleh Abdul Hadi Cik Awang. LITBTF diaktifkan, ejen pelancongan turut main peranan besar. Sebuah jawatan kuasa khas yang dikenali sebagai Langkawi International Travel Bubble Task Force akan diaktifkan hari ini sempena dengan pembukaan Pulau Langkawi sebagai destinasi bagi projek gelembung pelancongan antarabangsa. Ini seperti mana yang disebutkan oleh pengurusinya yang anda dengarkan sebentar tadi, Saiful Anwar Azmi, yang mana menyatakan fungsi jawatan kuasa khas itu adalah bagi memastikan segala prosedur operasi standard SOP gelembung pelancongan antarabangsa dipatuhi selain memudahkan urusan pelancong yang memasuki Pulau Langkawi. Artikel lanjut anda terus ke asroawani.com, ada artikel yang kami bawakan khususnya melihat kepada LITBTF. Satu lagi tadi disebutkan oleh juga Hadi berkaitan dengan sasaran yang diletakkan oleh LADA, yang mana LADA sasarkan 5,000 pelancong antarabangsa jana pendapatan 24.4 juta tahun ini. Anda boleh terus ke asroawani.com, juga boleh bacalah artikel lanjut di platform kami itu. Okey. Hadi, selain pada kita melihat kepada SOP yang cukup ketat untuk hari pertama ini bagi projek gelembung pelancongan antarabangsa di projek rintis di Pulau Langkawi, mungkin boleh dikongsikan mungkin hasil tinjauan dan mungkin ada temu bual yang Hadi lakukan melihat kepada reaksi orang ramai ataupun khususnya bagi peniaga ataupun usahawan yang menjalankan perniagaan di Pulau Langkawi. Bagaimana mereka punya maklum balas dan juga reaksi apabila hari ini hari pertama gelembung pelancongan antarabangsa ini? Sebenarnya Fauzi, untuk seperti yang saya katakan tadi, individu yang memainkan peranan penting kali ini adalah ejen pelancongan itu sendiri, pemain industri pelancongan itu sendiri. Tadi sebenarnya pagi tadi sehingga jam 2 petang tadi sebenarnya ada satu pertemuan membabitkan pihak LADA dan juga pemain-pemain industri pelancongan di Pulau Langkawi ini bagi membincangkan secara terperinci apa sebenarnya gelembung pelancongan antarabangsa ini. Dan sebelum mereka memasuki Dewan bagi mengadakan pembincangan itu, saya sempat menemu bual ataupun beberapa pemain industri. Mereka menyatakan bahawa sebenarnya SOP yang dikeluarkan bagi gelembung pelancongan kali ini agak kabur. Memandangkan setakat petang ini mereka maklumkan bahawa masih belum ada lagi senarai negara-negara yang dikeluarkan oleh pihak tertentu. Negara mana yang dibenarkan ke Langkawi, negara mana yang tidak dibenarkan. Ini akan merugikan mereka. Mereka menyatakan bahawa ada pelancong yang telah menempah
penginapan dan juga perjalanan di Pulau Langkawi ini namun terpaksa dibatalkan sahih kerana SOP itu masih kabur. Adakah mereka masih dibenarkan masuk ke Langkawi? Adakah ada penerbangan terus ke Pulau Langkawi dan juga adakah mereka terpaksa transit dan perlu kuarantin di mana-mana tempat dahulu? Itu yang dijelaskan oleh para pengusaha ini. Mereka menjelaskan bahawa sebenarnya di Langkawi ini 60% daripada pendapatan kumpulan-kumpulan ejen pelancongan ini adalah bergantung pada pelancong yang datangnya daripada negara luar ataupun pelancong antarabangsa, dan sudah pastinya apabila berlakunya gelembung pelancongan antarabangsa ini, apa yang diharapkan mereka, ekonomi mereka kembali pulih selepas mereka telah gembira apabila gelembung pelancongan domestik berjaya. Namun mereka berharap agar apa yang dilakukan di Langkawi ini dalam gelembung pelancongan antarabangsa ini dapat meneruskan kejayaan yang berlaku pada 16 September lalu. Ia sudah pastinya akan memberi kesan kepada ekonomi penduduk sekitar dan sebagainya. Tadi juga saya sempat minum petang bersama dengan salah seorang peniaga keropok leko di sini. Mereka maklumkan bahawa gembira mendengar cerita mengenai dengan pembukaan gelembung pelancongan antarabangsa ini. Mereka menyatakan bahawa ini mungkin akan menambahkan lagi pendapatan selepas ekonomi mereka kini kembali pulih selepas gelembung pelancongan dibuka dan juga rentas negeri dibenarkan. Namun apabila ada pelancong dari luar negara, mungkin ia akan menambahkan pendapatan mereka yang sebelum ini setahun lebih tidak bergerak, tidak berada pada angka yang sama selepas pintu sepadan negara ditutup, Fauzi. Hadi, kita ada lebih kurang dalam 1 minit akhir ini. Mungkin Hadi boleh kongsikan. Saya tahu Hadi ada maksudkan ataupun ada maklumkan sebentar tadi ada kekeliruan dan juga kebimbangan khususnya bagi mereka yang terlibat dalam industri pelancongan, dari sektor pelancongan khususnya di Langkawi, berkaitan dengan perincian SOP bagi projek gelembung pelancongan antarabangsa ini masih lagi ditunggu-tunggu. Tetapi mungkin untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan pemerhatian kasar yang dilakukan oleh Hadi melihat kepada SOP yang sentiasa yang dinasihatkan, begitu amalan SOP seperti memakai pelitup muka, menggunakan pembasmi tangan. Mungkin pada waktu ini mungkin ada perbezaan daripada pematuhan SOP sejak 16 September lalu, hari pertama gelembung pelancongan domestik dibuka, sehinggalah kepada hari ini perbandingannya bagi hari pertama gelembung pelancongan antarabangsa dibuka untuk hari ini. Fauzi, sebenarnya saya rasa tidak banyak perbezaan sebenarnya. Apa yang dilakukan ketika gelembung pelancongan domestik itu masih diteruskan sehingga ke hari ini, dan pemantauan daripada pihak berkuasa, namanya melibatkan polis daerah Langkawi juga sentiasa dilakukan, dan kekerapan itu dilakukan di kawasan-kawasan yang dijadikan hotspot sebelum ini seperti di Pantai Cenang, tempat beli belah dan beberapa kawasan lain seperti kabel car dan sebagainya. Itu akan diberi penekanan yang lebih serius. Dan sudah pastinya tadi saya juga sempat pergi meninjau lapangan terbang antarabangsa Langkawi untuk mengira adakah pelancong asing yang datang secara transit daripada KLIA ke Pulau Langkawi ini. Sepanjang dari pukul 12 sehingga jam 3 petang tadi, saya difahamkan ada 6 penerbangan dan saya mengira lebih kurang 4 orang sahaja pelancong yang berwarga negara asing masuk ke Langkawi ini. Itu menunjukkan adakah mereka berada dalam tempoh bubble ini ataupun tidak, itu belum dipastikan kerana kita tidak benarkan masuk ke dalam kawasan airport sini. Hanya pemantauan dibuat di kawasan luar lapangan terbang itu saja, Fauzi. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esrawani di Kedah, yang membawakan liputan bagi hari pertama gelembung pelancongan antarabangsa bagi projek rintis Pulau Langkawi. Gelembung pelancongan antarabangsa bagi pilot projek Langkawi ini dilaksanakan selepas kejayaan program yang sama yang membabitkan pelancong tempatan bermula 16 September lalu. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Cerita di Surat Berita, saya Fauzin, kita jumpa lagi.